Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara ini menyatakan 3 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan jumlah keseluruhan jangkitan ialah 145 kes dengan kes yang sembuh seramai 139 orang. 488 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini, sementara 5,152 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 296 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan baru-baru ini. Seterusnya, jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 ialah sebanyak 53,035 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Anur Harapan, sebuah perusahaan sosial, kini memulakan operasi pusingan ketiga unit LEARN di pusat rasminya yang terletak di Jalan Kebangsaan. Pusat berkenaan menumpukan kepada latihan vokasional yang membolehkan unit LEARN meneruskan operasi dengan para belia berkelainan upaya dapat meraih kemahiran hidup. Pusat Anur Harapan menggunakan banglo yang disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada Disember tahun lalu. Pembukaannya dirasmikan pagi tadi oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara kemudahan yang terdapat di pusat ini ialah bilik latihan, dapur dan bilik mencuci pakaian. Juga hadir Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Pangeran Haji Saleh Abrahaman bin Pangeran Haji Damit, pengurusi Anur Harapan. Para peserta unit LEARN menjalani program setahun di pusat berkenaan dan dinilai dan dilatih mengikut pelbagai kemahiran. Mereka juga didedahkan kepada persekitaran di tempat kerja termasuk pemuliharaan dengan pemantauan dan juga peralihan pekerjaan. From this program, I improved a lot and communicate better with my friends and socialize together, and everything went well. Saya belajar dari program ini untuk berdikari dengan menggunakan planner untuk menggunakan masa yang tepat. Terima kasih Unit LEARN dan juga Anur Harapan. 14 orang bekas pelatih program singkat kursus kemahiran Street Art Haircut di Pusat Pembangunan Belia, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan petang tadi merasmikan kedai gunting rambut lelaki Barberku. Majlis perasmiannya berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Perasmian kedai gunting rambut Barberku disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Mereka yang juga merupakan pengusaha bersama kedai gunting tersebut berhasrat untuk mengembangkan bidang perusahaan ini di samping memberi contoh serta inspirasi kepada golongan belia lain melalui industri penampilan dan penggayaan rambut lelaki. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hadi alias Sabli bin Haji Arsad dan Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kedai gunting Barberku beroperasi bermula pukul 12.30 hari hingga 8 malam setiap Isnin hingga Khamis dan Sabtu, kecuali Jumaat bermula pukul 2 petang hingga 8 malam dan Ahad bermula pada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Agama Islam menyeru umatnya untuk mengambil berat tentang penjagaan kebersihan rohani dengan menjauhi diri daripada sifat-sifat mazmumah seperti sifat marah, hasad dengki, huzub, riak dan seumpamanya.
Perincian khutbah Jumaat itu dapat diikuti selepas ini. Agama Islam adalah agama yang syumul yang merangkumi semua aspek kehidupan, termasuklah dalam soal menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan sama ada dari segi rohani maupun jasmani adalah penting kerana kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Ini kerana kebersihan rohani dan jasmani itu melambangkan keteguhan iman seseorang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini antara intipati khutbah Jumaat pada hari ini dengan tajuk membudayakan amalan kebersihan dalam kehidupan. Kita hendaklah sentiasa mengamalkan kebersihan dalam semua perkara yang melibatkan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Ini kerana dengan menjaga dan membudayakan kebersihan itu membolehkan kita menikmati kehidupan dan suasana yang bersih dan tenang, udara yang segar dan terhindar dari segala penyakit. Selain itu, agama Islam juga sangat mengambil berat tentang penjagaan kebersihan rohani, lebih-lebih lagi kebersihan hati, iaitu dengan menjauhkan diri daripada sifat-sifat mazmumah seperti sifat marah, hasad, dengki, ujub, riya dan seumpamanya. Semua itu tidak akan dapat dihindarkan jika kita tidak berusaha untuk mensucikan hati nurani. Kerana dari hati itulah punca segala penyakit zahir dan batin. Jemaah yang dirahmati Allah, menjaga kebersihan hendaklah dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan seharian. Sama ada kebersihan diri sendiri, tempat tinggal, masjid, tempat-tempat awam dan seumpamanya. Lebih-lebih lagi, dunia pada ketika ini masih lagi diancam oleh pandemik coronavirus. Justru itu kita hendaklah meningkatkan kesedaran kita agar lebih mengutamakan aspek keselamatan dan aspek kebersihan. Adapun membudayakan amalan hidup bersih adalah bermula dari rumah. Oleh itu, ibu bapa dan penjaga hendaklah membimbing dan mendidik ahli keluarga tentang aspek kebersihan. Jadikanlah keluarga yang mementingkan kebersihan yang akhirnya akan menjadikan pula masyarakat dan negara yang mengutamakan kebersihan. Keindahan Islam telah menarik sepasang adik-beradik berbangsa dusun memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka. Kedua-dua adik-beradik tersebut melafazkan 2 kalimah syahadah pada majlis yang berlangsung petang tadi di Kampung Bukit Panggal, Tutong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amal Akilah binti Puasa 19 tahun kini dikenali sebagai Dayang Amal Akilah binti Puasa, manakala adiknya Akmal Ashraf bin Puasa 12 tahun kini dikenali sebagai Awang Akmal Ashraf bin Puasa. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sejak awal Januari tahun ini, Pejabat Unit Dakwah Daerah Tutong mencatatkan seramai 82 orang memeluk agama Islam di daerah Tutong. Sementara itu, seorang lelaki berbangsa Iban terbuka hati untuk memeluk agama Islam apabila tertarik dengan sebilangan keluarga dan kawannya yang giat membuat aktiviti keagamaan. Majlis Pengislaman berlangsung petang tadi di Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur, Menungkubau. Nek Billy Alexandra Anak Siliman berumur 25 tahun berkhidmat sebagai anggota pasukan polis di Raja Brunei.
Dia kini dikenali sebagai Muhammad Nur Anik Danish bin Siliman. Dari bulan Januari hingga Ogos tahun ini, seramai 255 orang dicatatkan memeluk agama Islam di seluruh negara. Nanti boleh ikutlah macam kursus apa. InsyaAllah pesan ni untuk mengikuti mana-mana kursus yang kena bagilah untuk meningkatkan lagi supaya faham lagi dari mana agama-agama Islam lah. Belia adalah golongan yang memiliki kelebihan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru golongan ini seharusnya menggunakan waktu belia mereka dengan mengerjakan amal ibadah dalam menegakkan agama Islam. Perkara tersebut merupakan intipati tazkirah khas bertajuk Belia Sehat dan Penyayang Tanpa Gejala Sosial yang disampaikan semalam semasa program Qiyamul Lail Belia Masjid Senegara. Tazkirah yang disampaikan oleh Pengiran Haji Muhammad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, penceramah jemputan antara lain menekankan supaya para belia mempergunakan masa muda mereka untuk mengerjakan perkara yang lebih berfaedah serta kuat mengerjakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana menurutnya dalam usia muda para belia dikurniakan tenaga dan akal fikiran yang bagus, dan jika digunakan dalam mengerjakan amal ibadah akan mendapat pahala serta mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Program ini yang diadakan di Masjid Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Kampung Bolkiah disertai lebih 40 orang belia masjid seluruh negara. Ia disikan dengan beberapa aktiviti antaranya tazkirah kuis soal jawab dan tadarus Al-Quran. Menurut Ketua Unit Belia Bahagian Imarah Jabatan Halewal Masjid, program antara lain bertujuan memberi peluang kepada belia-belia untuk mendekati masjid di samping memberi kesedaran kepada para belia agar tidak terjerumus dengan perkara yang tidak berfaedah. Selaku Ketua Unit Belia Bahagian Imarah Jabatan Halewal Masjid mengharapkan kepada belia-belia yang mengikuti program Qiyamul Lail ini akan dapat memberikan pengajaran, pendidikan dan juga kesan yang baik agar mereka ditangani daripada gejala-gejala sosial, dan semoga belia-belia kita akan menjadi seorang belia yang cemerlang dan belia syumul. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Program Qiyamul Lail sebelum ini dianjurkan di Masjid Kampung Penanjung daerah Tutong. Program dirancang diteruskan dalam waktu terdekat di Masjid Kampung Belais daerah Temburong dan Masjid Pekan Seria. Program Qiyamul Lail Belia Masjid Senegara diteruskan pagi tadi dengan sembahyang subuh berjemaah dan diteruskan dengan kempen kebersihan di kawasan dalam dan luar Masjid Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Kampung Bolkiah. Selepas sembahyang subuh, para peserta membaca surah Al-Waqiah beramai-ramai. Mengamalkan bacaan surah Al-Waqiah boleh menjauhkan seseorang daripada kefakiran maupun kesusahan dan kemiskinan selama-lama mereka mengamalkannya. Malahan ianya adalah surah kekayaan dan digalakkan untuk anak-anak selalu membacanya. Hadir Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, Ketua Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Para peserta program kemudiannya bergotong royong membersihkan kawasan dalam dan luar masjid. Dengan adanya aktiviti bergotong royong seperti ini menimbulkan rasa tanggungjawab menjaga alam sekitar sekaligus mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama belia. Ianya juga satu aktiviti yang bermanfaat terutama sekali bagi para belia selain mengimarahkan masjid. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD kemarin meraikan seorang pelajar beasiswa BIBD Alaf yang akan melanjutkan pengajian di United Kingdom bulan ini. Lai Fuk Luang, seorang pelajar bagi program BIBD Alaf kali kedua, akan melanjutkan pengajian dalam jurusan Sarjana Farmasi MPharm di University Nottingham, United Kingdom selama 5 tahun. Semasa majlis tersebut, penandatanganan surat tawaran beasiswa BIBD Alaf diadakan
antara pelajar berkenaan dan pihak BIBD yang diwakili oleh Hajah Nurul Akmar binti Haji Muhammad Jaafar, Ketua Pegawai Pemasaran BIBD. Program berkenaan bertujuan menyokong aspirasi pembelajaran sepanjang hayat bagi para pelajarnya. Pelajar-pelajar terpilih bagi program ini harus mencapai keputusan peperiksaan cemerlang dengan mendapat markah 85% ke atas selama 3 tahun berturut-turut. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal masih memerlukan semua jenis darah terutama jenis A bagi kegunaan pemindahan darah bagi pesakit thalassemia dan pesakit yang menjalani pembedahan. Sehubungan itu, Pusat Pendermaan Darah akan mengadakan kempen-kempen derma darah pada bulan September 2020 seperti yang tertera. Kempen-kempen derma darah tersebut dibukakan kepada orang ramai. Dalam pada itu, orang ramai juga diingatkan untuk mengimbas kod QR dan mengamalkan penjarakan sosial di tempat-tempat kempen derma darah diadakan. Bagi maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah melalui talian 224-2424 sambungan 5745 atau 6001 atau email bloodbank@moh.gov.bn atau ikuti Pusat Pendermaan Darah di Instagram bloodbank_ripas dan Facebook @bloodbank.ripas. Orang ramai yang merindui atau ingin merasa pelbagai jenis makanan masakan puak Kedayan seperti daging kunyit dan gulayan umbut rotan berpeluang merasa atau mendapatkannya di Dapur Kedayan. Dapur Kedayan beroperasi di Jerudong Park Food Court, Jerudong Park Playground sehingga Ahad ini. Ia merupakan antara tarikan yang terdapat dalam program JP Ku Ceria yang dianjurkan oleh Jerudong Park Country Club JPCC Sendirian Berhad. Dapur Kedayan yang dibukakan kepada orang ramai mulai petang tadi diungkayahkan oleh Persatuan Melayu Kedayan Pemedayan. Berbagai-bagai jenis makanan asli Kedayan dihasilkan oleh air tangan puak itu sendiri. Puak Kedayan merupakan salah satu daripada 7 puak jati di negara ini. Seperti puak-puak yang lain, puak Kedayan juga mewarisi pelbagai jenis masakan. Aktiviti seperti memartabatkan sajian Kedayan semasa program JP Ku Ceria ini setentunya akan dapat menjaga dan mengekalkan aspek lain seperti pertuturan dan bahasa Kedayan itu sendiri. Satu usaha daripada Pemedayan untuk menggalakkan ahli-ahlinya menceburkan diri dalam bidang perniagaan lah. Jadi sebenarnya banyak, kalau masakan Kedayan memang banyak tu hanya untuk kesempatan yang selama 3 harian ini saja yang kami ketengahkan kan nasi katuk Kedayan ni. Selain pada tu ialah daging masak Kedayan, ayam masak Kedayan, ada juga umbut-umbutan macam umbut autan. Antara tarikan di Dapur Kedayan ini ialah nasi katuk Kedayan yang unik, berlaukkan ayam atau daging masak kunyit Kedayan, sambal belacan dan berbagai-bagai jenis ulam. Berbeza daripada nasi katuk yang biasa dijual dengan ayam goreng, daun simpur digunakan sebagai pembungkus nasi katuk Kedayan. Di samping itu, Pemedayan juga berkongsi artifak khazanah peninggalan nenek moyang puak tersebut seperti dapur kayu asli yang digunakan oleh puak Kedayan dan periuk tembaga yang digunakan untuk memasak pada zaman dahulu. Orang ramai dialu-alukan untuk mengunjungi Dapur Kedayan yang beroperasi dari pukul 10 pagi hingga 9 malam sehingga Ahad ini. Program JP Ku Ceria dirancang diadakan pada setiap hari Ahad dalam bulan September ini dengan mengetengahkan tema yang berlainan pada setiap minggu. Para peminat sukan rollerblade atau inline skating di negara ini kini boleh beraksi dengan lebih selamat di litar Supercard F2 yang dihaskan di Jerudong Park Country Club JPCC Sdn Bhd. Dengan tersedianya litar ini, keselamatan ketika melakukan aksi sukan tersebut semakin terjamin. Ikuti laporannya bersama Azizi Ahmad. Litar sepanjang 300 meter yang terletak di kawasan Jerudong Park Garden dibukakan kepada orang ramai, khasnya skaters untuk bermain dalam keadaan yang selamat. Kawasan yang lapang memang sesuai bagi para skaters yang ingin membuat sesi latihan atau mereka yang baru berjinak-jinak dalam sukan tersebut.
Menurut Pegawai Perhubungan Awam dan Perdagangan Jerodong Park Country Club Sendirian Berhad, para pengguna litar perlu mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan sebelum menggunakan litar dan sentiasa menjaga kebersihan demi keselesaan pengguna yang lain. Belum untuk bermain rollerblade ataupun inline skating di Supercut F2 di Jerodong Park Country Club ini, kami pihak Jerodong Park menyarankan kepada penggemar ataupun pemain rollerblade ini untuk membawa peralatan sendiri. Seperti yang penting adalah peralatan keselamatan, safety gear mereka mesti dibawa, dan segala helmet dan keperluan-keperluan khas lah yang biasanya untuk rollerblade dan inline skating inilah orang perlu membawa. Dan juga sebelum bermain mereka perlu mengisi satu borang untuk memastikan mereka tu dalam keadaan dengan adanya kira aktiviti baru yang dibukakan kepada orang ramai oleh Jerodong Park Country Club Sendirian Berhad ini, dan keadaan kita yang masa ni COVID-19, ini peluang untuk kita untuk meningkatkan pelancongan secara domestik. Dan pada masa sama, pada masa depan nanti insyaAllah pelancong-pelancong boleh membuat aktiviti mereka seperti aktiviti inline skating inilah. Orang-orang luar negara yang berminat ataupun penggemar-penggemar inline skating yang di luar negara boleh membuat aktiviti mereka dihaskan di sini di litar Supercut F2. Bagi memudahkan pengguna yang hendak menunaikan solat, ruang rehat dan vending machine disediakan. Pembukaan litar ini setentunya menambahkan lagi destinasi tumpuan pengunjung di negara ini. Very thankful for that. It's the opportunity is good. Macam the idea here was like macam kalau boleh macam like how it was 20 years ago when we started skating di sini. With the current setup JP has is like this is a good area. The hope to invite more skaters to spread this news pasal JP ni. I think it's great. I think if you're just going at a normal pace it's fine, but because there's a lot of turns and if you're going very fast, it does take a lot of body movement to maneuver them properly, so that's the tiring bit. But if you're just here to stroll through a safe environment, no worries about pedestrians or obstacles of any kind, then this is probably the best place to skate. Litar Supercut F2 dibukakan setiap hari Sabtu, manakala kawasan Jerodong Park Garden dibukakan pada setiap hari Jumaat dan Ahad. Para pengguna perlu mengisi borang pengesahan serta sentiasa memakai alat keselamatan semasa membuat aktiviti tersebut. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. 13 anggota bomba dan penyelamat dari Balai Bomba Sungai Kebun menerima panggilan kecemasan berkenaan percubaan membunuh diri semalam di Jambatan Raja Isteri Pengeran Anak Hajah Saleha Bandar Seri Begawan. Semasa kejadian tersebut, pasukan bomba terbabit mendapati seorang lelaki tempatan berumur 30 tahun cuba untuk membunuh diri dengan terjun dari jambatan berkenaan. Anggota bomba Sungai Kebun bertindak dengan bersiap sedia dan memasang alat keselamatan. Seterusnya memujuk mangsa selama 30 minit sebelum memegang dan memeluk badan mangsa hingga selamat dengan bantuan daripada anggota bomba unit skuad khas. Mangsa diserahkan kepada pihak paramedik untuk diperiksa keadaannya dan diserahkan kepada pasukan polis di Raja Brunei untuk siasatan selanjutnya. Jika berlaku sebarang insiden kecemasan melibatkan kejadian seperti berikut, hubungi talian kecemasan 995 atau 993.